Pentas World Economic Forum WEF lazimnya menjadi tumpuan isu ekonomi global, namun isu perang di Palestin turut mendapat tempat. Diskusi soal keadaan mendesak di Gaza dan bantuan kemanusiaan terus didengari meskipun ia tidak sekuat laungan perang di Ukraine. Najib Arif ada laporannya. World Economic Forum WEF 2024 kerap kali menjadi platform yang kita bincangkan isu dunia dan juga isu-isu berkaitan dengan ekonomi. Tetapi pada tumpuan kali ini juga melihat kepada apa yang berlaku dalam konteks geopolitik, khususnya peperangan di Gaza yang menjadi tumpuan besar di sini. Beberapa sesi melibatkan perkembangan di Gaza dibincangkan sama secara mendalam ataupun melihat kepada bagaimana ini harus diseragamkan usaha membantu konflik tersebut dan juga peperangan tersebut. Dan salah satu yang menjadi tumpuan sudah pasti adalah bersama dengan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken sebentar tadi baru saja tamat, yang mengatakan bahawa persoalan tentang bagaimana kita melihat sama ada Amerika Syarikat memandang isu ini lebih besar ataupun sebaliknya, jawapan beliau melihat kepada bahawa setiap apa yang berlaku di Gaza adalah sesuatu yang amat mengecewakan, sesuatu yang amat menyedihkan buat beliau. Dan juga sudah pasti beliau kata persoalan yang timbul adalah bagaimana untuk kita melihat dan melihat apakah perkara yang perlu dilakukan untuk membantu situasi tersebut. Dan beliau mengatakan bahawa ada pelbagai judgement yang perlu dibuat dan ada kalanya ia tersalah dan juga tersilap, tapi pada masa sama ia harus dilakukan untuk memastikan bahawa penyelesaian tersebut dijalankan. Sebagai contoh, bantuan kemanusiaan diteruskan. Ini antara inisiatif dan juga langkah yang diambil dalam konteks peperangan yang berlaku di Gaza pada ketika ini. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Antony Blinken. I think for so many of us, what we're seeing every single day in Gaza is gut-wrenching. And the suffering we're seeing among innocent men, women and children breaks my heart. The question is, what is to be done? We've made judgments about how we thought we could be most effective in trying to shape this in ways to get more humanitarian assistance to people, to get better protections and minimize civilian casualties. And at every step along the way, not only have we impressed upon Israel its responsibilities to do that, we've seen some progress in areas where, absent our engagement, I don't believe it would have happened. So there are a lot of dogs that didn't bark, but that in no way, shape, or form takes away from the tragedy that we've seen and continue to see. It's why we're at it relentlessly every single day. And all I can tell you, Tom, is just on a purely human level, it's devastating. Tetapi nada yang berbeza kita dengarkan bagi Jake Sullivan, di mana beliau merupakan adalah penasihat keselamatan negara Amerika Syarikat, di mana beliau mempamerkan ataupun menggambarkan bahawa keadaan semasa ini umpama papan catur, yang mana papan catur ini adalah lazimnya berada di negara membangun sama ada Timur Tengah ataupun Asia Tenggara. Dan bidak catur ini setiap kali digerakkan, kalau kita melihat sama ada cara kekerasan ataupun sebaliknya, sudah pasti matlamatnya adalah sama kepentingan kepada negara-negara utama dunia, dan sudah pasti ini adalah tumpuan mereka. Kita dengarkan. I believe we've entered a new era. I think that era is marked by a simple thing to say, but a very complex reality, which is strategic competition in an age of interdependence. The major powers are deeply interdependent. They are also competitive, and that creates the world we're operating in. For the United States, what does that mean? At essence, it means invest in ourselves and invest in our allies so we can compete effectively, but also so we can rally solutions to the world's problems that affect all of us, friends as well as competitors. Meskipun ada tumpuan terhadap perang di Gaza diberikan fokus di World Economic Forum, tetapi ia tidaklah sehebat apa yang kita dengarkan di Ukraine. Isu di Ukraine ia signifikan dan perlu dibincangkan, tetapi pada saat sama dalam konteks masa peperangan di Gaza itu, ini juga harus diberikan perhatian lebih mendalam seperti mana kita melihat apa yang berlaku di Ukraine. Dan juga kita melihat kalau di promenad ini, sepanjang jalan ini, ada rumah-rumah yang dibina di kedai-kedai semasa menggambarkan negara-negara yang memasuki atau menyertai WEF sebagai
sebagai contoh Ukraine, ada rumah mereka di situ House of Ukraine, dan juga dahulu ada Rusia, sekarang diketepikan tidak ada House of Rusia. Bagaimana dengan nasib Gaza dan bagaimana penampilan mereka, dan juga isu ini dibawa di pentas seperti di World Economic Forum, kerana pada akhirnya pelbagai pentas dunia sudah membincangkan isu Gaza, tapi masih lagi belum ada penyelesaian, dan ini harus dibincangkan dalam konteks pelbagai konteks kesan ekonomi, dan juga pada akhirnya bagaimanakah perkara-perkara yang kita gariskan kesannya kepada rakyat Gaza pada ketika ini. Seperti UNICEF sebutkan, apa yang mereka saksikan di Gaza tidak pernah mereka saksikan sepanjang sejarah kewujudan UNICEF dalam menguruskan krisis kemanusiaan. Itu semua saya akan rangkumkan, dan juga di laman web kami astroin.com. Sekian sahaja laporan untuk hari ini untuk Awani 7.45 dari Davos, Switzerland.